Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah analisis pemakaian prinsip Awrad dalam Undang-Undang Pusaka Islam dan akan disampaikan oleh saya sendiri Nur Izzati binti Rahmat P118146 bersama dengan kawan saya iaitu Nabihatul Azrin P118141. Seterusnya kita masuk kepada konsep Awrad. Kebiasaannya dalam proses pembahagian harta pusaka, dia akan gunakan kaedah-kaedah macam al-hajbu, at-ta'sil, at-tasheh, al-aul dengan Awrad. Kira Awrad ni adalah sebahagian daripada ataupun salah satu daripada kaedah proses pembahagian harta pusaka lah kan. Okey, apa maksud Awrad tu? Awrad tu dari sudut bahasa ada 3. Maksudnya adalah kembali, berpaling dan menolak. Adapun dari sudut istilah tu dari sudut istilah maksud Awrad tu apa? Maksud Awrad tu adalah dia kata berkurangnya jumlah bahagian dalam harta pusaka sekaligus menambah bahagian ahli waris ataupun bahagian waris dalam pusaka. Okey, contohnya adalah seperti macam ni. Okey, dia macam ni. Kan dia kata berkurangnya jumlah bahagian kan. Dia kata okey, ni kan pembahagian harta pusaka. Dan kat sini kan ada jumlah bahagian ni kan. Okey, jumlah bahagian ni sepatutnya kena sama dengan asal masalah. Jadinya dia kata berkurangnya jumlah bahagian dalam harta pusaka, berkurangnya jumlah bahagian dalam harta pusaka sekaligus menambah kan. Menambah, okey, sepatutnya kan 23 kat sini kan kena sama dengan sini. Okey, patut ada lebih 1. Jadi kurang berapa? Kurang 1 lah kan. Nak cukupkan 24. Kurang 1. 1 ni pergi ke mana? Inilah yang dipersoalkan ataupun inilah yang menjadi isu dalam Awrad ni. Nak dikembalikan kepada siapa? Sama ada nak dikembalikan kepada isteri ni ke ataupun kembalikan kepada kerabat dia ni, kaum kerabat dia ni. Okey, jadinya dia kata sekaligus menambahlah 1 ni akan ditambahkan kepada siapa? Macam tu. Sekaligus menambah bahagian dalam harta pusaka. Sebenarnya kan Awrad ni dia menambah bahagian waris ashabul furud tau. Okey, siapa waris ashabul furud yang mendapat Awrad ni? Ada 8 golongan waris ashabul furud yang mendapat Awrad. Yang pertamanya adalah nenek kepada si mati, yang keduanya adalah ibu kepada si mati, yang ketiganya adalah anak perempuan kepada si mati, yang keempatnya adalah cucu perempuan dari anak lelaki si mati, yang kelimanya adalah adik-beradik perempuan seibu sebapa dengan si mati, yang seterusnya adalah adik-beradik perempuan sebapa dengan si mati. Seterusnya adalah adik-beradik perempuan dan adik-beradik lelaki seibu dengan si mati. Okey, syarat-syarat bagi Awrad ni ada 3. Yang pertamanya adalah wujudnya ashabul furud sebagai waris kepada si mati. Tak termasuk suami isteri. Kenapa tak termasuk suami isteri? Sebab suami isteri ni merupakan sababiah kan. Dia dapat harta pusaka disebabkan sababiah. Disebabkan apa? Disebabkan oleh ikatan perkahwinan. That's why lah diorang boleh dapat harta pusaka. Okey, tapi pasal suami isteri ni dia ada khilaf. Ada yang mengatakan suami isteri ni termasuk dalam Awrad. Ada yang mengatakan suami isteri tak termasuk dalam Awrad. Okey, andai kata kalau suami isteri ni termasuk dalam Awrad, maka lebihan harta tu tadi perlu dibahagikan kepada suami isteri terlebih dahulu. Selepas dah dibahagikan kepada suami isteri, bakinya tu baru dibahagikan kepada waris ashabul furud. Okey, kalau andai kata suami isteri ni tak termasuk dalam Awrad ni, maka segala lebihan harta tu akan terus dibahagikan kepada waris ashabul furud mengikut bahagian dia. Okey, yang kedua, syarat yang kedua adalah kena pastikan wujudnya lebihan harta selepas pembahagian ashabul furud. Maksudnya selepas ada lebihan harta selepas ashabul furud tu mendapat bahagian dia. Okey, yang ketiga adalah tak ada langsung dalam ahli waris tu ahli waris asabah. Tak ada langsung daripada asabah macam tu. Sebab kenapa tak ada tak boleh ada asabah? Kalau ada asabah maka tak wujudlah baki ni. Seterusnya Awrad menurut ulama terbahagi kepada 2. Pertamanya adalah ulama yang menerima penggunaan Awrad dalam pewarisan. Yang keduanya adalah ulama yang tidak menerima ataupun yang menolak penggunaan Awrad dalam pewarisan.
Golongan yang menerima penggunaan rod dalam harta pusaka. Diorang ni berpendapat bahawa baki harta tu patut diberikan kepada ashabul furud dan bukanlah diberikan kepada Baitul Mal. Okey, antara ulama yang menerima penggunaan rod dalam harta pusaka ni adalah Umar, Usman, Ali, lepas tu Mujahid, Al-Thawri, Abu Hanifah, ulama mazhab Hambali. Adapun bagi Umar ni, Umar mengatakan bahawa rod ni sebenarnya patut diberikan kepada ashabul furud kecuali suami isteri. Kerana apa tak diberikan kepada suami isteri? Kerana suami isteri tu bukanlah daripada waris nasabiyah. Adapun dia berpendapat lagi, dia kata sepatutnya baki harta tu diberikan kepada ashabul furud dan bukanlah diberikan kepada Baitul Mal. Kerana apa? Kerana hubungan agama. Umar tu tadi berhujah dengan surah Al-Anfal ayat 75 yang mana dekat dalam surah tu mengatakan bahawa hubungan rahim adalah lebih utama berbanding daripada hubungan sesama agama. Adapun Usman berpendapat berkaitan dengan rod ni, dia kata rod tu patut dikembalikan kepada ashabul furud semua sekali termasuk suami isteri. Kenapa dia kata termasuk suami isteri? Sebab dia kata suami isteri ni dia dah menanggung kekurangan ketika terjadinya aul. Maka suami isteri ni dia berhaklah kan dapatkan rod tu. Macam tu. Golongan yang menolak penggunaan rod dalam pembahagian harta pusaka. Diorang kata kalau ada lebihan harta dan tak ada waris daripada ashabah, maka lebihan harta tersebut patut diberikan kepada Baitul Mal dan bukanlah diberikan kepada ashabul furud. Okey, antara ulama yang menolak penggunaan rod dalam pembahagian harta pusaka ni adalah Imam Syafi'i, Imam Maliki, Zaid ibn Sabit, Urwah ibn Zuhair, Sulaiman ibn Yasar. Okey, Imam Syafi'i dengan Imam Maliki ni, diorang berpendapat bahawa dia kata patutnya baki harta tu diberikan kepada Baitul Mal dan bukanlah diberikan kepada ashabul furud. Kerana apa? Kerana ashabul furud tu telah mendapat bahagian masing-masing. Adapun dia berhujah lagi, dia kata Allah sebenarnya dah tetapkan dah bahagian bagi ashabul furud tu sesuai dengan ketetapannya. Maka kita tak bolehlah nak melanggar apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dia kata lepas tu kalau kita bagi juga rod tu kepada ataupun baki harta tu kepada ashabul furud, seolah-olah kita telah memberikan sesuatu kepada orang yang bukan hak dia. Sekarang saya akan teruskan pembentangan dengan pengamalan ar-rod di negara-negara Islam iaitu Mesir, Indonesia dan juga Malaysia. Jadi yang pertama sekali, pengamalan ar-rod di negara Mesir. Jumhur ulama berpendapat bahawa ar-rod hanya diberikan kepada ahli waris yang disebabkan oleh hubungan darah iaitu nasabiah. Jadi suami isteri ni yang merupakan ahli waris disebabkan perkahwinan iaitu sababiyah tidak berhak untuk terima lebihan harta melalui cara ar-rod. Jadi dalam kes ni lebihan harta tu akan diberikan kepada Baitul Mal untuk kepentingan umum. Pemberian ar-rod untuk suami dan isteri merujuk kepada pendapat Uthman bin Affan yang mana dia kata semua ahli waris berhak untuk dapatkan lebihan ar-rod termasuk suami dan isteri. Pasal 30 Undang-Undang Mesir mengambil pendapat Uthman bin Affan dalam masalah rod untuk suami dan isteri. Pada asalnya suami dan isteri tidak berhak untuk terima rod. Akan tetapi dalam Undang-Undang Kewarisan Mesir menetapkan bahawa suami ataupun isteri berhak untuk terima ar-rod jika salah seorang daripada mereka yang meninggal tidak mempunyai waris asabah, ashabul furud dan juga zawil arham. Jadi salah seorang daripada mereka berhak untuk terima ar-rod. Pasal 30 Undang-Undang Hukum Kewarisan Mesir memperuntukkan bahawa apabila furud tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat asabah nasab, lebihannya dikembalikan kepada selain suami isteri dari golongan ashabul furud menurut perbandingan furud mereka. Dan lebihan harta peninggalan dikembalikan kepada salah seorang suami isteri bila tidak didapatkan seorang asabah nasab atau salah seorang ashabul furud atau seorang zawil arham. So penetapan ni terjadi kerana hubungan suami isteri yang menjadikan mereka mempunyai hak terhadap harta pasangan mereka berbanding dengan orang lain. Dalam Undang-Undang Mesir menggunakan pendapat majoriti ulama dalam kes rod yang melibatkan selain suami dan isteri, tetapi dalam kes suami isteri mereka mengambil pendapat Uthman bin Affan iaitu salah seorang suami atau isteri berhak untuk dapatkan lebihan harta jika tiada waris zawil arham.
Seterusnya, pengamalan ar-rad di negara Indonesia. Pasal 193 dalam kompilasi hukum Islam ataupun KHI memperuntukkan bahawa apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris ashabul furud menunjukkan bahawa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembahagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, iaitu sesuai dengan hak ahli waris secara adil antara mereka. Jadi berdasarkan pasal tersebut dapat difahami bahawa semua ahli waris ashabul furud berhak untuk terima lebihan harta dengan cara ar-rad, termasuk suami dan isteri. Jadi kalau ada lebihan harta selepas diberikan kepada semua ahli waris ashabul furud dan juga tidak wujud asabah, jadi harta tersebut akan diberikan kepada waris ashabul furud dan juga suami isteri, kerana suami isteri ini tidak akan terhalang daripada mewarisi harta pusaka dalam apa jua keadaan sekalipun. Kemudian dalam masalah yang melibatkan ayah dan juga datuk, mereka berhak untuk mendapatkan lebihan harta dengan cara ar-rad dengan alasan bahawa tiada satu bahagian lebihan ataupun asabah terhadap mereka. Seterusnya, pengamalan ar-rad di negara Malaysia. So, di negara Malaysia, sebarang keputusan, fatwa, hukum yang berkaitan dengan hal ehwal agama perlu dirujuk berdasarkan mazhab Syafi'i. Pandangan daripada mazhab lain cuma akan diberi pertimbangan sekiranya persoalan yang dirujuk tiada ataupun tidak sesuai dengan keadaan semasa. So, enactment pentadbiran agama setiap negeri kecuali Perlis telah jelas memperuntukkan tentang keutamaan untuk merujuk kepada mazhab Syafi'i. Seksyen 39 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 menyatakan bahawa dalam mengeluarkan apa-apa fatwa di bawah Seksyen 34 atau memperakukan apa-apa pendapat di bawah Seksyen 38, mufti hendaklah pada lazimnya mengikut pandangan-pandangan diterima, iaitu qaul muktamad mazhab Syafi'i. Yang kedua, jika mufti berpendapat bahawa dengan mengikut qaul muktamad mazhab Syafi'i akan membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, mufti bolehlah mengikut qaul muktamad mazhab Hanafi, Maliki ataupun Hambali. Yang ketiga, jika mufti berpendapat bahawa tiada satu pun qaul muktamad daripada 4 mazhab itu boleh diikuti tanpa membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan kepentingan awam, mufti bolehlah menyelesaikan persoalan itu mengikut hikmatnya sendiri tanpa terikat dengan qaul muktamad daripada mana-mana mazhab yang 4. Keutamaan untuk merujuk kepada mazhab Syafi'i menyebabkan kes-kes yang diputuskan tidak mengikat untuk agihan harta secara ar-rad. Perkara tersebut dibuktikan dengan satu kajian yang dibuat tentang contoh pengiraan faraid di laman sesawang K Faraid. So, apa itu K Faraid? K Faraid adalah satu laman sehenti untuk pembelajaran faraid yang dibangunkan oleh JKSM ataupun Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Contoh pengiraan bagi kes yang melibatkan seorang waris ashabul furud tanpa wujud selain suami dan isteri ialah seorang meninggal dan meninggalkan ibu sahaja. Jadi K Faraid memaparkan jawapan yang mana ibu tersebut menerima 1/3 bahagian dan baki tersebut diberikan kepada Baitul Mal. Jadi hal ini menunjukkan bahawa tiada penggunaan ar-rad diberikan kepada ibu si mati. Pengaruh mazhab Syafi'i yang meluas di Malaysia menyebabkan ar-rad ini tidak diterima pakai di Malaysia. Selain itu, Baitul Mal mempunyai kedudukan yang kukuh untuk mendapat lebihan harta pusaka. Kesimpulannya, pembahagian pusaka dalam setiap kes faraid perlu diselesaikan mengikut kaedah dan juga proses yang telah ditetapkan untuk memastikan pembahagian harta tersebut berlaku secara adil dan juga untuk menjaga kemaslahatan semua waris yang terlibat. Kaedah ar-rad merupakan salah satu kaedah pengagihan faraid yang melibatkan lebihan harta dan baki kepada ashabul furud sahaja. Perselisihan pendapat antara fuqaha dalam penerimaan ar-rad sebagai satu kaedah pengagihan adalah disebabkan oleh tiada nas yang jelas untuk perkara tersebut. Pemakaian prinsip ar-rad dalam sesebuah negara perlu dirujuk di dalam peruntukan negara tersebut, sama ada negara tersebut mengguna pakai kaedah ar-rad sebagai dalam pengagihan harta pusaka ataupun tidak. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.